Makna sembahyang istisqa ialah sembahyang yang disyariatkan ketika hujan tidak turun dan mata air kekeringan. Maksudnya kemarau lah, mudah-mudahan bahasa kita. Bila kemarau, maka kita disunatkan untuk sembahyang sunat istisqa. Cara melakukannya, terdapat 3 cara untuk meminta hujan. Cara yang paling simple ataupun yang sekurang-kurangnya dengan cara semata-mata berdoa kepada Allah pada bila-bila waktu yang disukai. Maknanya berdoa je. Tak ada semayang, tak ada sembahyang sunat, tak ada. Masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun nak berhimpun, buat dalam bentuk kolektif, berkumpulan, ramai-ramai, minta berdoa, minta hujan. Boleh? Ya. Yang kedua, cara yang paling sempurna, cara pertengahan boleh. Cara pertengahan, berdoa selepas bangun daripada rukuk pada rakaat terakhir sembahyang yang diwajibkan, atau selepas selesai sembahyang. Maksud dia ni ialah baca kunut. Sebab apa baca kunut? Sebab kemarau. Sembahyang apa? Semua sembahyang fardu. Semua solat fardu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Baca kunut. Bila kemarau, selalunya ini kalau ada arahan daripada pemerintah lah. Bila kemarau, pemerintah keluarkan arahan, semua rakyat mesti melakukan kunut minta hujan turun. Maka kita pun berdoa lah setiap kali sembahyang. Ini sebenarnya kalau nak dikirakan, ada setengah pendapat ulama kata wajib baca kunut ni bila diberi arahan oleh pihak kerajaan. Semua mazhab ada kunut sebenarnya. Kalau kita nak kira kunut, semua mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali dan mazhab-mazhab lain lagi yang dah tak ada pengikut, mengatakan bila kerajaan mengeluarkan arahan supaya membaca kunut dalam setiap sembahyang, maka kita kena baca kunut, termasuk sembahyang Jumaat. Tahun awal 90-an, hujung 80-an, 1980 lebih, 1990 lebih, gitu ya. Di negeri Johor, seluruh negeri Johor, sembahyang Jumaat baca kunut. Sembahyang Jumaat baca kunut. Saya hadir beberapa kali. Saya pergi ke Batu Pahat, saya pernah pergi ke Johor Bahru. Bila sembahyang Jumaat, ada baca kunut, atas arahan Sultan pada waktu itu. Jadi untuk bacaan kunut ni puan-puan, kita ada 2 cara baca kunut. Yang pertama, mengikut mazhab Syafi'i dan Hambali, baca kunut selepas rukuk. Rukuk, iktidal, baca kunut. Dan kunut tu dibaca dengan nyaring. Kalau mengikut apa yang saya faham, kalau perbincangan awal, maksud nyaring tu daripada awal sampai akhir kunut. Maknanya tak ada yang separuh nyaring, separuh senyap. Sebenarnya perbincangan awal tak ada. Saya tengok dalam kitab-kitab lah.
Tapi kemudian ulama-ulama kemudian ni dia bezakan separuh baca nyaring mengikut mazhab Syafi'i lah kan, dan separuh baca dengan perlahan. Kerana kata dia yang baca perlahan tu bukan doa, itu hanya pujian terhadap Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguhnya engkau membuat keputusan ke atas orang lain, tapi orang lain tak boleh membuat keputusan ke atas engkau. Fa innahu la yaghfir apa? Fa innahu la yadhillu man adait. Man wallait. Tidak ada, kamu tidak menghina orang yang dilantik. Wala ya'izzu man adait, dan tidak mulia orang yang menentang kamu. Tabarakta Rabbana wa ta'ala, maha suci engkau wahai Tuhan kami, dan engkau juga bersifat dengan maha tinggi. Itu apa nama? Jadi kata dia dalam tu tidak ada permintaan. Jadi bila tidak ada permintaan, sunat imam dan makmum baca sama-sama. Bila baca sama-sama, maka untuk memberi apa nama, kalau baca sama-sama nyaring semua jadi bising pula kan. Jadi baca perlahan. Itu perbahas. Tapi bagi saya masih memilih baca nyaring sampai akhir. Cuma bila fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, walaupun imam baca nyaring, makmum digalakkan juga ikut perlahan-lahan. Bukan amin lah. Kalau amin tu tak kena. Tak kena dengan bacaan. Sebab dia bukannya permintaan, dia hanya pujian dalam tu. Wallahu a'lam. Dua mazhab mengatakan kunut dibaca secara senyap, dan mereka baca kunut sebelum rukuk. Selepas baca Fatihah, selepas baca surah, mereka angkat tangan. Katakanlah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu Akbar. Angkat tangan. Senyap je. Baca senyap. Senyap. Lepas tu, habis baca kunut, Allahu Akbar, baru rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Saya pernah terkena, sebab tak biasa kan. Dalam masyarakat dia tahu dia mazhab Hanafi. Sembahyang witir bulan Ramadan, saya pergi sembahyang kat masjid. Bila rakaat ketiga witir, habis baca surah Allahu Akbar, saya pun tak tengok dah kiri kanan, pakai rukuk je. Rupanya satu masjid, orang lain semua tak rukuk, saya seorang je rukuk. Saya tak perasan lagi tau. Rukuk, tak tahulah mengantuk ke, syok sendiri ke macam mana, tak tahu. Ini betul-betul berlaku pada saya ni. Allahu Akbar, rukuk. Tiba-tiba Allahu Akbar lagi sekali. Saya bangun lah. Bangun tengok orang baru rukuk. Apa kena pula dengan. Rupanya tadi dia baca kunut. Kan? Patutlah agak lama senyap. Baca kunut pula senyap kan. Mana kita tahu. Tapi bila belajar-belajar, rupanya kita yang jahil. Dia macam tu. Kalau perempuan pergi ke mana-manalah negara yang bermazhab Hanafi dan juga Maliki, mereka baca kunut sebelum rukuk, dan baca kunut tu senyap. Baca kunut tu senyap. Saya ada hantar anak saya sekolah dekat Sungai Merak. Sistem Turki. Tahfiz, sistem Turki. Jadi adalah ustaz-ustaz daripada Turki yang datang. Bila bulan Ramadan, ustaz-ustaz ni jadi imam, baca sembahyang witir dengan pelajar-pelajar, dia bawa macam mazhab Hanafi dia. Sebelum rukuk, baca kunut.
tak ada masalah. Itu biasa khilaf. Itu kita panggil khilaf. Khilaf yang muktabar, diterima, bahawa kunut tu dalam semua mazhab ada. Cuma mazhab Syafi'i ni dia pelik sikit. Setiap sembahyang subuh kena baca kunut sepanjang tahun. Dalam mazhab lain tak ada. Baca kunut ni sama ada witir atau bila diperintah oleh kerajaan. Dan baca kunut ni perempuan, kunut tu makna dia doa. Kita bebas membaca mana-mana doa asalkan berbahasa Arab. Cuma lebih afdal kalau kita baca doa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam yang kita baca Allahumma hdini fi man hadait tu pun, kalau mengikut riwayatnya, doa kunut tu Nabi baca di dalam sembahyang witir. Bukan untuk sembahyang subuh. Untuk sembahyang witir. Ada macam-macam. Jadi kalau untuk minta hujan lah. Jangan doa yang lain pula kan. Minta hujan. Macam-macam doa yang Nabi ajar. Bila kita nak minta hujan. Maaf. Nasib baik tak jatuh cawan. Terima kasih. Okey. Tersangkut dekat telefon. Itu cara yang kedua untuk minta hujan. Maknanya meminta semasa membaca kunut. Semasa membaca kunut. Jadi baca kunut ni, kalau kita ada musibah, boleh baca dalam mana-mana solat. Dalam mana-mana solat. Nabi pernah baca kunut dalam semua sembahyang waktu bila satu kumpulan daripada umat Islam dibunuh secara kejam. Dibunuh secara kejam, maka Nabi sembahyang fardu 5 waktu baca kunut kerana meminta supaya Allah menurunkan bala ke atas orang yang membunuh umat Islam tu secara kejam. Nabi hantar sekumpulan sahabat untuk pergi minta zakat dengan satu kabilah, tapi dia bunuh yang utusan yang Nabi hantar. Jadi Nabi marahlah. Kalau ikutkan etika, utusan yang diutus oleh mana-mana kerajaan atau mana-mana kumpulan tak boleh dibunuh. Dalam Islam tak boleh dibunuh. Nabi pernah didatangi oleh wakil daripada Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab ni dia mengaku jadi Nabi. Dia hantar wakil 2 orang pergi jumpa dengan Nabi. Musailamatul Kadzab ni nak bahagi kawasan dengan Nabi. Maknanya ada kawasan ini Muhammad punya kawasan. Saya dilantik jadi Nabi, dia kata. Nabi marah. Nabi kata kalaulah dalam Islam itu membenar kita membunuh utusan yang dihantar, kamu berdua ni aku bunuh dah. Nabi kata. Tapi oleh kerana Islam tidak membenarkan kita bunuh mana-mana utusan wakil yang dihantar, maka Nabi membiarkan dia balik, membawa pesanan daripada Nabi. Tapi Nabi tak sempat nak memerangi Musailamatul Kadzab kerana tak lama selepas tu Nabi wafat. Dan tugas tersebut dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di antara perkara yang dilakukan oleh Abu Bakar ialah memerangi orang yang murtad. Bila Nabi wafat, ada ramai di kalangan umat Islam yang menjadi murtad. Dia kata taat pada Nabi Muhammad ni masa dia hidup je, bayar zakat ke apa ke masa dia hidup. Bila dia mati, habislah agama dia. Abu Bakar kata tidak. Jadi Abu Bakar memerangi mereka. Dan selepas tu baru Abu Bakar memerangi Musailamatul Kadzab ni. Musailamatul Kadzab ni perempuan, pengikut dia puluhan ribu. Bukan 4-5 orang, bukan 1,000-2,000, puluh ribu pengikut dia. Ramai. Khalid Al-Walid membawa tentera 30,000, hampir kalah.
Mana tentera dia kuat. Musailamatul Kadzdzab. Tapi akhirnya berjaya dibunuh oleh Wahsy. Wahsy yang dulunya membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Okey, puan-puan. Cara yang paling sempurna untuk minta hujan ni ialah cara ini dijadikan bab yang khusus, iaitu bab sembahyang minta hujan. Ialah dengan melakukan perkara-perkara berikut. Yang pertama, pada permulaannya imam ataupun ketua pemerintah mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemerintah kita panggil khalifah. Khalifah. Tapi kalau mengikut Syiah, dia panggil imam. Dia tak panggil khalifah. Maksud dia pemerintah. Tapi adakah salah kalau kita guna imam? Tak salah, boleh je. Cuma yang diguna oleh para sahabat dulu, khalifah. Khalifah ni maksudnya pengganti. Pengganti. Orang yang datang belakang. Datang kemudian. Bila Rasulullah wafat, Abu Bakar dilantik menjadi ketua. Maka dia orang kata, hadza khalifatu Rasulillah. Inilah orang yang mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebab dipanggil khalifah. Zaman Sayyidina Ali dipanggil pula dengan Amirul Mukminin. Zaman Sayyidina Ali ke Sayyidina Umar? Saya lupa. Dipanggil dengan Amirul Mukminin. Zaman Sayyidina Umar kot. Maka dipanggil pula dengan Amirul Mukminin. Wallahu a'lam. Jadi semua pemerintah, khalifah-khalifah tu dipanggil Amirul Mukminin. Wallahu a'lam. Amir tu makna raja ataupun putera mukminin, orang-orang Islam. Raja kepada orang-orang Islam. Itu sekadar nama je lah, perempuan. Yang penting ada pemerintah, nama apa pun boleh. Panggil raja boleh, sultan boleh, agung pun boleh, nak panggil Perdana Menteri boleh, nak panggil presiden boleh, nak panggil yang lain-lain pun boleh. Cuma kalau nak panggil, nak hidupkan nama Fir'aun balik tu tak sesuai lah. Pemerintah kita panggil Fir'aun lah pula. Hidupkan yang lama-lama tu. Sebab Fir'aun tu bukan nama orang, nama jawatan. Ada ramai Fir'aun. Tapi masing-masing ada nama dia sendirilah. Tak, nama raja. Gelaran kepada raja. Macam kita kata sultan lah. Dia tak, dia ada nama dia. Ramses II. Ada nama apa lagi tak? Nama-nama dia ada. Ya? Ialah macam-macam nama. Dia gelaran kepada pemerintah. Dia bukan seorang. Dia ada ramai Firaun. Ya? Jadi kalau nak panggil ketua Firaun, siapa ketua Dajjal? Apa dah? Raisah. Kalau perempuan Raisah, monitor, ataupun apa-apalah nama je. Guna bahasa Inggeris pun boleh juga, monitor. Okey. Jadi kita cuba tengok cara sembahyang sunat istisqa. Pada permulaannya imam ataupun pemerintah atau timbalannya hendaklah menyuruh orang ramai melakukan perkara berikut. Yang pertama, sebelum sembahyang tu dilakukan, orang ramai semua hendaklah bertaubat. Bertaubat. Mana-mana yang melakukan maksiat tu tinggalkan dulu. Tinggalkan maksiat, bertaubat. Yang kedua,
Mana yang ada duit lebih, bersedekah. Cari mana-mana fakir miskin, bersedekah. Meninggalkan segala bentuk kezaliman. Tu termasuk dalam bab taubat tadilah. Maknanya bertaubat ni bukan kata rakyat saja. Pemerintah pun kena bertaubat juga. Yang mana terlibat dengan mengambil hak rakyat ke apa ke, salah guna kuasa, bertaubat, tinggal dulu. Tinggal dulu. Barulah kita nak buat sembahyang sunat istisqa. Berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Maknanya 3 hari sebelum hari kita lakukan solat istisqa. Hari solat istisqa tu hari keempat kita berpuasa. Apa dia? Puasa dulu baru solat. Puasa. Semua perkara di atas sunat. Sunat sajalah. Maknanya kalau kita nak yang sempurnanya macam itulah. Mula-mula maknanya umumkan semua rakyat jelata dan juga semua pemimpin-pemimpin yang beragama Islam bertaubat kepada Allah SWT. Yang kedua, meninggalkan, yang kedua bersedekah. Dan yang ketiga ialah berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Lepas tu hari keempat tu baru buat sembahyang sunat istisqa. Kita ni pula payah pula ya, perempuan. Bila buat sembahyang sunat beramai-ramai ni, nak makan. Alamak, nak puasa. Macam mana nak buat kenduri ni? Yelah, sembahyang raya ke, sembahyang apa ke, nak makan nak. Wallahualam. Tapi boleh juga sebenarnya. Salah satu kebajikan ialah memberi orang makan. Maknanya kalau tak nak puasa, buat kenduri bagi orang makan. Tapi puasa tu lebih baik. Puasa adalah lebih baik. Semua perkara di atas itu adalah sunat, dilakukan kerana ia akan menjadi faktor kepada penerimaan doa oleh Allah SWT, bagaimana sabit dalam hadis-hadis sahih. Perempuan, sama juga Nabi SAW menyambut hari kelahirannya dengan berpuasa, bukan berparti. Kita sambut hari kelahiran dengan buat parti, buat kenduri. Nabi berpuasa, sambut hari kelahiran, puasa. Esok hari kelahiran saya, semua pakat puasa tak habis duit. Buat kenduri habis duit. Berpuasa, lepas tu kita berhimpun, baca doa. Doa panjang umur. Doa supaya Allah memberkati usia. Sebab apa? Salah satu waktu yang Allah mudah mustajab doa bila kita berpuasa. Itu yang suruh puasa tu, supaya doa kita tu dimakbulkan. Tapi dengan puasa ni jarang-jarang orang rajin. Saya ada satu kelas dekat Taman Maluri. Kelas tu hari Khamis. Hari Khamis. Ada seorang makcik ni, hajah ni, setiap hari Khamis dia puasa. Isteri Khamis tak pernah sepanjang hayat dia. Kalau bukan raya dia puasa. Jadi orang lain buat makan. Dia tak makan. Hari-hari, tiap minggu tak makan, dia puasa. Wallahualam. Allah. Kalau dia nak puasa boleh juga. Okey, yang kedua, imam ataupun ketua pemerintah keluar bersama-sama mereka, itu orang ramai pada hari keempat dalam keadaan berpuasa, memakai pakaian yang lama, maksudnya yang lusuh, yang dah season, dalam keadaan khusyuk dan hina menuju ke padang yang luas. Dia digalakkan kita buat dekat padang lah, macam sembahyang raya juga. Sembahyang hari raya digalakkan kita sembahyang dekat padang, bukan dekat masjid atau surau. Kalau kita tengok di Madinah tu,
sebelah Masjid Nabawi tu sembahyang. Tapi sekarang dah jadi masjid jugalah. Dia panggil Masjid Al-Ghaimah. Masjid Al-Ghaimah tu dekat-dekat dengan Masjid Sayyidina Ali, Sayyidina Aisyah. Masjid tu ada 2-3 masjid yang dekat-dekat dengan Masjid Nabawi tu. Dulunya dekat situ satu padang. Nabi sembahyang hari raya dan juga sembahyang minta hujan dekat situ. Sembahyang hari raya, kalau mengikut sejarah, Nabi sembahyang 9 kali. Sembahyang hari raya, sempat sembahyang 9 kali. Mula-mula sembahyang raya tahun kedua hijrah. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Tahun ke-11 belum sempat hari raya, Nabi wafat. Bulan Rabiul Awal. Maknanya 9 kali Nabi sembahyang raya. 2 kali je katanya. Ada riwayat kata sekali, ada riwayat kata 2 kali Nabi sembahyang dalam masjid. Sebab hujan. Bila tak hujan, cuacanya elok, sembahyang raya tu kat luar. Tuan Haji surau ni dekat dengan padang. Tapi tak sembahyang kat padang. Sebenarnya itu adalah satu sunnah. Kalau nak dikirakan perempuan, sembahyang dalam Masjid Nabawi diganda 1000 kali ganda. Maknanya afdalnya tu kalau nak dikira 1000 kali berbanding sembahyang kat luar. Tapi kenapa Nabi sembahyang kat luar? Kalau nak kira sembahyang dalam masjid lebih baik, kalau fikir secara logik lah, buat masjid cantik-cantik sembahyang kat padang. Apa kena? Wallahu a'lam. Dan Nabi sembahyang kat padang. Jadi para ulama memang dalam kitab-kitab fiqh dia sebut sembahyang sunat hari raya, sembahyang sunat istisqa, sunat buat dekat padang. Kalau nak buat kat surau juga boleh. Bukan kata tak boleh, boleh. Cuma yang lebih afdalnya, yang lebih baiknya dekat padang. Di padang. Tapi kena tutup telinga lah AJK kalau buat sembahyang kat padang. AJK kena tutup telinga. Sebab apa? Semua yang datang tu bising. Hantar WhatsApp ni, ngapa buat kat padang? Jenuh nak menjawabnya. Orang tak biasa. Saya ada soalan. Yang pakai baju lama yang lusuh tu, apa pula dia punya fadilat dekat? Nak menunjukkan yang kita memerlukan. Tak nak tunjuk kaya, tak nak tunjuk mewah dalam sembahyang istisqa. Kalau mengikut setengah kitab, dalam kitab Matla'ul Badrain kan, dalam kitab apa? Kitab Jawi kita ni, dia suruh bawa binatang ternakan sekali. Pergi tu, siapa yang ada pet, bawa. Kucing ke, ular ke, apa ke. Sekarang ni kan pet macam-macam kan. Ada orang bela macam-macam. Kucing tu biasalah. Tapi, kalau kena kucing yang mahal-mahal, tak nak bawa pula kan, nanti berjangkit dengan orang pula. Jenuh. Nak biaya rawatan kucing lagi mahal daripada orang. Perempuan takut berjangkit sesama lah, apalah kan. Nanti kan mati kucing tak pasal-pasal, harga puluh-puluh ribu. Yang mahal-mahal tu lah. Saya punya sepupu ada seorang yang jenis suka bela kucing. Umur dah 30 lebih, tak nak kahwin, bela kucing je. Sewa satu apartmen, satu bilik untuk dia tidur, 2 bilik untuk kucing. Tapi kucing dia mahal lah, puluh-puluh ribu. Dia kata kalau ada pameran, yang betul-betul mahal tu tak bawa. Dia bawa yang biasa-biasa. Sebab takut berjangkit. Pergi kan ada sesama ke apa ke, memang tak bawa. Tunjuk gambar je lah. Siapa nak beli, dia meniaga kucing. Yalah, sambil-sambil dia bela, minat dia. Dia apa nama? Apa dia? Itulah mak dia bising setiap kali jumpa. Doakanlah agak sepupu kau ni bila nak kahwin ni. Adik-adik dia semua dah kahwin dah pucuk. Dia tak nak kahwin. Tak tahulah dia minat dengan binat. Dia engineer. Dianya di segi kelulusan engineer. Tapi pernah kerja zoo buat air minum untuk panda. Untuk panda tu.
Dia satu ketika dulu dia buat air untuk pandai minum. Saya pun tak tahulah kenapa jenis minat binatang pula. Sekarang ni macam-macam perempuan. Minat ular lah, apa macam-macam. Saya pernah jumpa satu perempuan, lecturer dekat satu college. Dia kucing dia geli. Dia tak boleh dekat dengan kucing, dia geli. Tapi dia bela ular. Ular dia tak geli pula. Macam-macam ular. Perempuan, bela ular. Ular ni dia makan sebulan 2 kali je makan. Ular ni dia makan sebulan 2 kali je. Jadi dia tak adalah nak kena jaga teruk sangat. 2 kali je sebulan ni, macam ular sawa apa semua kan. Ya? Ular sawa, jenis ular sawa gitulah. Ular tedung takkan nak bela kot. Tak tahu lah. Apa dia? Itulah. Namakan bertahlil. Saya tanya dengan tempat bela ular, dia kata sebulan sekali atau 2 kali je ular sawa makan. Lepas makan 2-3 hari tak boleh main. Dia perut dia tengah kenyang kan. 2-3 hari tu tak boleh main, biar je. Dia melengkar. Macam mana tak tahu. Okey. Kemudian imam ataupun ketua pemerintah atau naib sembahyang bersama-sama orang ramai 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat seperti sembahyang 2 rakaat hari raya. Maknanya sama macam sembahyang raya lah. 7 kali takbir pada rakaat pertama, 5 kali takbir pada rakaat kedua. Menurut Ibnu Majah dan lainnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar dalam keadaan tawadhu'. Tawadhu' itu maksudnya rendah diri, low profile, menghina diri kepada Allah, menunjuk yang jangan tunjuk sombong lah dengan Allah SWT, khusyuk, merendah diri, tadarru'. Kemudian baginda sembahyang 2 rakaat sebagaimana sembahyang pada hari raya. Kalimat merendah diri, tadarru', menunjukkan rasa rendah dan hina diri ketika berdoa, memohon hajat kepada Allah. Dia eja macam ni, tadarru' dengan tawadhu'. Makna dia hampir sama lah. Tawadhu' dengan tadarru'. Tadarru' dengan tawadhu'. Dalam Quran Allah sebut berdoalah kepada Allah SWT tadarruan wa khifatan, dengan tadarruan wa khifatan, dalam keadaan kita rasa rendah diri dan juga rasa takut dengan Allah SWT. Yang kedua, yang ketiga, maknanya ketiga apa ni yang perlu dilakukan ya? Apabila selesai sembahyang, imam ataupun pemerintah hendaklah berkhutbah dengan 2 khutbah seperti khutbah hari raya, kecuali kedua-duanya hendaklah dimulai dengan istighfar 9 kali pada khutbah pertama dan 7 kali pada khutbah kedua. Maknanya kalau khutbah hari raya, imam naik mimbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Untuk sembahyang gerhana bulan, istighfar.
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ha? Ha. Kalau dikirakan perempuan, dalam kitab Al-Azkar ada sebut, dulu kita pernah baca kot. Yang Nabi sebut istighfar, yang sahabat kata Nabi bila lepas sembahyang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Nabi akan beristighfar 3 kali setiap kali lepas sembahyang. Istighfar macam mana yang Nabi baca selepas memberi salam? Kalau dinyatakan dalam kitab Al-Azkar tu, yang Nabi baca ialah Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Itu je. Maknanya yang Nabi buat betul-betulnya itulah. Dinyatakan oleh para sahabat dan tabi'in lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Bukanlah Nabi baca panjang, tak. Tapi bagi setengah ulama'nya terbahagi 2 lah. Ada setengah dia galakkan kita ikut yang Nabi buat exactly. Kalau Nabi istighfar Astaghfirullah, 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 kita nak, kalau nak ikut betul-betul yang Nabi buat macam tu lah. Tapi ada juga pendapat yang kata sebab di dalam hadis yang disebut oleh para sahabat tu, bila Nabi memberi salam, istaghfara thalathan, Nabi beristighfar 3 kali. Maknanya dia tak sebut cara macam mana. Cara tu hadis lain pula yang bawa. Jadi kata dia, bila istighfar 3 kali, mana-mana istighfar lah. Mana-mana istighfar. Cuma saya maklumkan tu, saya cakap tu sebab supaya perempuan tahu Nabi dulu istighfar macam mana. Nak mana gitu je Nabi istighfar. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Sama juga bila berkhutbah untuk sembahyang sunat istisqa, adakah kena istighfar macam yang panjang-panjang, Astaghfirullahalazim, nak cukup 9 kali jenuh. Jadi yang dimaksudkan dengan istighfar tu ialah yang paling minima, iaitu Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah 9 kali. Rakaat apa? Khutbah kedua 7 kali. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Baru Alhamdulillah Rabbil Alamin. Macam khutbah raya lah. Cuma khutbah raya mula dengan takbir 9 kali, khutbah pertama 7 kali, khutbah kedua. Wallahu a'lam. Apabila selesai sembahyang, imam ataupun pemerintah hendaklah berkhutbah dengan 2 khutbah seperti khutbah hari raya, kecuali kedua-duanya hendaklah dimulai dengan istighfar 9 kali pada khutbah pertama dan 7 kali pada khutbah kedua sebagai ganti kepada takbir. Kerana firman Allah SWT, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a alaikum midrara. Surah Nuh. Allah kata dalam surah Nuh yang bermaksud, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Kalau Dia dah bagi pengampunan, nescaya Dia akan menurunkan kepadamu hujan yang lebat. Jadi kalau kita faham daripada ni, faham sebaliknya. Kenapa hujan tak turun? Sebab manusia tidak mohon ampun. Nak bagi turun hujan, kena mohon ampun banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak, semoga Allah turunkan hujan. Saya fikir kalau di Malaysia ni tak perlu kot nak sembahyang sunat istisqa ni. Mungkin cukup dengan kita berdoa ataupun baca kunut dalam kunut. Sebab apa? Sebab memang hujannya banyak. Setahun sampai banjir-banjir. Mana Penang ada Penang. Dua tahun lepas lah. 2 tahun 3 tahun lepas. Ialah yang dam-dam semua hampir kering. Ada kerajaan 2 tahun ke 3 tahun lepas kerajaan arahkan supaya sembahyang sunat istisqa. Kalau di Gombak, kita orang pergi sembahyang dekat dam. Dekat dam Hulu Kelang tu ada dam.
pergi sembahyang kat situ, berhimpun ramai-ramai, baca khutbah dan sebagainya. Di setiap dam di negeri Selangor ada sembahyang sunat istisqa pada tahun tu. Diperintahkan oleh majlis agama di Kuala Kubu, di Hulu Kelang, di mana tak lagi dam dia, Kuala Langat ke mana, ada dam. Jadi setiap dam tu ada sembahyang sunat istisqa. Saya pun tak pernah masuk dam. Ya, empangan yang dia orang buat tu, nak salurkan air ke tangki-tangki. Katanya masa tu susut hampir, tapi Hulu Kelang dia tak susut banyak. Yang yang Kuala Kubu banyak susut. Masalahnya dam kat Hulu Kelang, dia tak hantar air ke Hulu Kelang tu. Dia hantar air ke kawasan sini kan, Ceras. Perempuan punya guna air ni dam Hulu Kelang. Dia punya air dia tak masalah lah maksudnya. Tapi walaupun tak masalah, dia dah susut hampir, yang tinggal dalam 60%. Yang Hulu Kelang tu tinggal lagi 40% airnya. Banyak susut. Wallahu a'lam. Kalau pergi ke dam, airnya bukan bersih sangat perempuan. Dalam hutan. Dalam hutan macam-macam boleh jatuh. Tambah Hulu Kelang tu, dekat-dekat zoo tu perempuan. Langat ni dekat Tekali ni masak Dekat saya tak tahu lah, mungkin Sungai Tekali tu pun dalam hutan kan. Dia memang selalu buat dalam hutan. Dekat zoo tu perempuan, hari-hari kalau perempuan keluar pagi, masih jumpa dengan babi berderet. Babi masih berkeliaran, babi hutan. Dia menanam apa-apa pun tak boleh. Pisang lah apa, habis kena makan kat babi. Wallahu a'lam. Setakat mana kebersihan dam tu pun tak tahu. Ada? Apa dia? Siapa? Bunuh diri kat dam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yalah, kalau ikut fiqah memang tak ada masalah. 1 tahun yang dekat Seremban tu, dalam tangki jumpa mayat dia repot kan. Sebenarnya dia orang kata memang air seluruh Seremban masa tu berbau. Tapi dia orang tak tahu apa punca. Cek-cek kat tangki, mayat dia repot. Siapa dia panjat buat apa pun tak tahu. Wallahu a'lam. Okey. Setelah selesai sembahyang, hendaklah berkhutbah dengan beristighfar 9 kali dan 7 kali pada rakaat kedua, pada khutbah kedua dan pertama dan kedua, kerana berpegang kepada firman Allah SWT, kena banyak beristighfar supaya hujan turun. Apabila khutbah kedua bermula dan berlalu 1/3 daripadanya, khatib hendaklah berpaling ke arah kiblat dengan membelakangkan orang ramai dan mengubah kedudukan kain selendang dia bahagian atas yang membalut tubuhnya. Sebaca lagi sekali, apabila khutbah kedua bermula dan berlalu 1/3 daripada khutbah yang kedua, khatib tu kena, tadi kan dia khutbah dia menghadap makmum, dia kena belakangkan makmum, menghadap kiblat dan mengubah kain yang dia pakai, terbalikkan.
Daripada atas ke bawah, bawah ke atas. Yang pakai selendang, kayak selempang ke selendang ke gitulah. Bukan kain pelikat. Kain selendang. Bahagian atas yang membalut tubuhnya dengan dijadikan bahagian atas ke bawah, bahagian bawah ke atas, bahagian kanan ke kiri dan kiri ke kanan. Maknanya seolah-olah kita mengisyaratkan berlakunya perubahan. Berlakunya perubahan. Menyatakan keadaan bertambah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada hari meminta hujan. Lalu baginda sembahyang bersama-sama kami dengan 2 rakaat tanpa azan dan iqamah. Kemudian baginda berkhutbah kepada kami dan berdoa kepada Allah serta mengubah wajahnya berpaling ke arah kiblat dalam keadaan mengangkat kedua tangannya. Kemudian baginda menukar kedudukan kain dengan dijadikan bahagian atas, bahagian kanan ke kiri dan bahagian kiri ke kanan. Orang ramai juga disunatkan melakukan apa yang dilakukan oleh khatib. Khatib disunatkan supaya banyak beristighfar, berdoa, bertaubat dan tunduk menghinakan diri serta bertawassul dengan golongan yang saleh dan bertakwa. Maknanya kalau boleh panggil orang-orang yang saleh dan orang-orang yang bertakwa hadir dalam majlis tersebut. Mudah-mudahan doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu apabila rakyat ditimpa kemarau, dia telah berdoa minta hujan dengan bertawassul kepada Abbas bin Abdul Muttalib dalam doanya. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kami bertawassul kepada Engkau dengan Nabi kami. Lalu Engkau turunkan hujan kepada kami, dan sungguhnya sekarang kami bertawassul kepada Engkau dengan bapa saudara Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami. Dia macam ni, perempuan. Masa Nabi ada dulu, bila hujan, bila kemarau, orang ramai pergi jumpa dengan Nabi. Dan Nabi pun berdoa, maka hujan pun turun. Bila Nabi dah wafat, zaman Sayyidina Umar memerintah, berlaku lagi kemarau. Kemarau yang sampai binatang ternakan nak makan rumput pun kering habis semua. Jadi Sayyidina Umar dia berkata, Sayyidina Umar ni berada di mana? Di Madinah. Dia kata kalau dulu masa Rasulullah ada, kita orang pergi jumpa dengan Rasulullah, minta Rasulullah berdoa supaya turunkan hujan. Sekarang Rasulullah dah tak ada. Yang ada bapa saudara Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Sayyidina Umar panggil Abbas dan itulah doa dia, ya Allah, kalau dulu kami bertawassul dengan Rasulmu, sekarang dia dah mati, maka kami bertawassul pula dengan Abbas. Maka turunkanlah hujan, ya Allah. Tak lama kemudian hujan pun turun. Jadi hadis ni, perempuan, dia menjadi khilaf di kalangan ulama dari segi pendapat. Kenapa Sayyidina Umar dia tidak bertawassul dengan Rasulullah? Tawassul ni kita minta mengguna perantaraan. Minta pada Allah, tapi tadilah dia kata, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad turunkanlah hujan, kan? Ya Allah, dengan berkat Abbas ni turunkanlah hujan, kan? Itu panggil tawassul. Jadi kenapa Sayyidina Umar panggil Abbas? Kenapa tak bertawassul dengan Rasulullah? Dari para ulama, ada sebahagiannya mengatakan Sayyidina Umar buat macam tu menunjukkan bahawa tak boleh kita bertawassul dengan orang yang dah mati. Itu sebab dia tak bertawassul dengan Nabi tu. Kalau nak kira kan, dia lagi dekat, pergi je kat kubur Nabi, ya Rasulullah, kami semua ni kemarau. Ya Allah, dengan berkat
berada di sebelah Rasul dan sebagainya, turunkanlah hujan. Jadi sebenarnya perempuan, benda ni dia jadi perbincangan dan dia jadi benda yang sangat sensitif. Di antara yang selalu berlaku kecoh lah juga dalam masyarakat, dia dalam masalah tawassul ni lah. Tawassul tu memang ada, cuma tawassul yang macam mana yang dibenarkan? Bagi setengah golongan, dia kata tawassul ni yang sepakatlah semua kata boleh. Yang pertama, bertawassul menggunakan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Kita nak berdoa, Ya Allah, dengan berkat nama-Mu Ar-Rahman, maka turunkanlah rezeki kepada kami. Engkau bersifat dengan Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, murahkanlah rezeki-Mu ke atas kami, Ya Allah. Murahkanlah rezeki kami. Curah. Atau kita nak doa apa? Ya Allah, Tuhan yang bersifat dengan Hafiz, yang Maha menjaga. Jagalah keselamatan kami, Ya Allah. Jagalah harta kami, Ya Allah. Kita hilang barang. Ya Mubdi'u Ya Mu'id. Wahai Tuhan yang bersifat dengan memulakan dan mengembalikan. Maka kembalikanlah, Ya Allah, dengan berkat nama-Mu Ya Mu'id. Kembalilah barang kami yang hilang atau sebagainya. Kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang sepakat. Para ulama mengatakan boleh, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berfirman dalam Quran, Ud'ullaha awid'ur Rahman. Berdoalah kepada Allah dan juga berdoalah kepada Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, apa saja yang benda kamu nak minta, Allah tu ada nama spesifik yang ada kaitan dengan benda yang kita nak minta. Maka mintalah guna nama-nama tersebut. Itu yang disebut oleh Allah SWT. Jadi para ulama kata bertawassul mengguna nama-nama Allah adalah harus. Sepakat semua para ulama. Yang kedua, bertawassul mengguna ibadat. Apa-apa saja ibadat, perempuan, kita sembahyang, kita puasa, kita bersedekah, kita tolong orang, buat baik pada ibu bapa, buat baik kepada jiran-jiran, buat baik kepada siapa-siapa. Ya Allah, kalaulah apa yang aku buat ni baik, Ya Allah, dengan berkat kebaikan ini, kau terimalah doa kami, sembuhkanlah penyakit. Kita berkorban seekor lembu. Ya Allah, dengan berkat korban yang aku lakukan ni, semata-mata kerana Engkau, Ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang kami sedang hadapi ni. Atau apa saja kita nak doa dengan berkat korban, boleh. Itu yang tadi, dengan berkat puasa, dengan berkat sembahyang sunat 2 rakaat. Itu yang orang kita panggil sembahyang hajat tu. Sebenarnya kita nak berdoa dengan berkat sembahyang. Sembahyang sunat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang saya sebut dalam sesi lepas ke, tafsir kan, yang mana masyarakat atau umat Nabi Isa pernah cakap macam ni kepada umat dia. Wahai umat, sekiranya kamu berpuasa 30 hari berturut-turut, sudah pasti apa saja yang kamu minta Allah akan terima. Puasa 30 hari berturut-turut, masa tu belum ada puasa Ramadan. Maksudnya puasa sunat lah, 30 hari berturut-turut. Lepas tu kamu berdoa pada Allah, pasti dia akan terima. Sebab apa? Mana-mana majikan, kalau kita dah kerja 30 hari, pergi minta gaji, tak bagi. Ini kan Allah. Kan? Dah puasa 30 hari. Perempuan, masyarakat Bani Israel, setelah berpuasa 30 hari, dia pergi jumpa dengan Nabi Isa. Wahai Nabi Allah Isa, kamu kata setelah puasa 30 hari, minta apa saja, Allah kabulkan. Apa yang diminta? Ya Allah, turunkanlah hidangan yang dah siap masak. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Dalam surah Al-Maidah dengan ayat di antara ayat muka surah akhir. Diminta, Ya Allah, turunkanlah hidangan daripada langit. Allah jawab.
Qala Allahu inni munazziluha alaikum. Aku akan turunkan, wahai Nabi Allah Isa. Wahai Isa, aku akan turunkan apa yang kamu minta. Memang betul tuan-tuan. Perempuan turun. Katanya Allah turunkan 2 ekor ikan yang dah siap masak. Tapi perempuan, bila Allah kabulkan doa sedemikian rupa, dia ada syarat. Siapa yang menentang Allah lagi lepas tu, inni mu'adzibuha azaban syadidan la wa'adzibuhu ahadan. Maksudnya aku akan turunkan azab yang belum pernah kena pada orang lain. Jadi Allah akhirnya mereka engkar dengan perintah Allah, nak bertaubat tak boleh, dan mereka ditukar menjadi kera dan juga khinzir. Wallahu a'lam. Jadi perempuan, sebenarnya kita nak minta apa-apa sembahyang sunat. Macam Nabi dulu, Nabi cakap macam ni yang boleh jadi sembahyang hajat tu. Nabi kata, sesiapa di kalangan kamu yang ada hajat, maka nak telahu hajah, maka hendaklah dia ambil wuduk dengan sesempurna wuduk. Kemudian dia sembahyang 2 rakaat dengan sesempurna sembahyang. Lepas sembahyang, dia memuji Allah, beristighfar, memuji Allah, berselawat. Kemudian dia minta apa yang dia nak. Jadi dia pada asalnya tak ada sembahyang Nabi kata sembahyang sunat hajat, tak ada. Sembahyang sunat 2 rakaat, kemudian berdoa. Wallahu a'lam. Dan sembahyang sunat ni, doa ni ada satu riwayat, walaupun dia sangat dhaif, boleh kita jadikan. Kalau boleh, biar kita seorang-seorang, jangan di khalayak. Khalian an ainin nas, jauh daripada pandangan mata manusia. Mana kita bangun seorang-seorang, anak senyap, perempuan ada doa, ada apa-apa hajat nak berdoa, masa orang lain semua tidur, bangun, ambil wuduk elok-elok, sembahyang sunat 2 rakaat elok-elok, kemudian berdoa. Berdoa tu sebab apa? Berdoa apa nama? Sembahyang tu sebab apa? Sembahyang tu khusus kerana nak ambil berkat, nak Allah kabulkan doa. Jadi para ulama yang kemudiannya bagi nama sembahyang hajat. Sebab kita sembahyang, nak minta hajat. Bila-bila boleh buat. Jangan waktu haram sudah, siang boleh, tengah hari boleh, pagi boleh. Jangan matahari tegak berdiri atas kepala. Jangan lepas asar, jangan lepas subuh. Buatlah bila-bila. Cuma yang paling baik, kata para ulama, sembahyang yang tidak ada waktu ni paling baik 2/3 malam. Tapi sebenarnya dia bukan di kalangan sembahyang tahajud. Dia sembahyang yang asing, bila-bila boleh buat. Wallahu a'lam. Cuma ada setengah ulama kita hari ni, dia kata kita niat kombinasi sembahyang tahajud dan juga sembahyang hajat. Wallahu a'lam. Sebenarnya Nabi tak pernah buat. Baru ni minggu lepas ke 2 minggu lepas ke, ada yang budak petani kan datang buat collection kan. Dia ucapkan terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyaklah pada perempuan semua. Dia cerita, dia kata dekat petani, sebab dia dah banyak tahun jadi imam tarawih kat sini kan. Jadi orang suruh bawa sembahyang malam lah, qiyamul lail. Dia kata di sekolah dia tu, qiyamul lail ni tiap-tiap malam 1 juzuk, ataupun setengah juzuk 1 malam untuk sembahyang tahajud. Tapi dia kata dekat sana tak ada macam sini. Kena sembahyang sunat tasbih, sunat hajat, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat, tak ada. Sembahyang tahajud lah. Sembahyang sunat je lah. Tak ada sembahyang campur-campur tu. Kalau ikut yang Nabi buat 8 campur 3 dengan witir. Ataupun 10. Nak buat 10 boleh, nak buat 8 boleh. Sembahyang sunatnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sebagaimana yang Nabi. Ya? Lain-lain lah. Terulang lah. Pada perempuan nak berdoa apa, tak nak berdoa pun tak apa. Nabi berhenti setiap 4 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat Nabi berehat sekejap. Masa tu kalau perempuan nak berdoa, nak berzikir, nak baca Quran, pulang lah.
Rehat sekejap. Lepas tu sebenarnya kata para ulama, sebab Nabi semayang panjang. Jadi lepas 4 rakaat betulkan urat sekejap. Melunjur ke, apa baring ke, betulkan urat, lepas tu bangun lagi, buat 2 rakaat. Buat 2 rakaat lagi. Kita ni yang semayang 4 rakaat 5 minit. Nak berhenti rehat juga, nak betulkan urat. Berhenti lebih lama daripada semayang. Nabi dulu semayang lagi lama daripada berhenti. Kita berhenti lagi lama. Silap tertidur. Wallahu ta'ala alam. Begitulah perempuan sembahyang istisqa. Orang Bukhari meriwayatkan kepada Anas bahawa Umar Al-Khattab, tadi kan, yang Anas berkata, kemudian hujan pun turun kepada mereka setelah Sayyidina Umar buat berdoa dengan bertawassul. Tapi dia tak ada buat sembahyang sunat istisqa. Sayyidina Umar tadi tu dia berdoa aje. Dia bukan buat sembahyang. Okey, Sayyidina Umar ni perempuan, dia ada karamah juga. Macam kita kata wali lah juga. Sayyidina Umar ni hebat. Sebenarnya kalau mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, para sahabat lebih tinggi daripada wali-wali darjat dia. Maknanya nabi-nabi, rasul-rasul, nabi-nabi, bawah pada nabi dan rasul tu para sahabat. Bawah pada sahabat, bawah ada wali-wali. Sebesar-besar wali tidak boleh ditandingi ataupun nak menandingi serendah-rendah sahabat. Kata Ahlussunnah wal Jamaah, sebahagiannya begitulah. Tapi masih ada khilaf lah pendapat. Sayyidina Umar perempuan pernah satu ketika, masa zaman Sayyidina Umar ni, negara Islam melebar sampai negeri Mesir. Daripada Madinah sampai ke Mesir. Ada sahabat minta izin nak masuk Afrika. Sayyidina Umar kata cukuplah dulu sampai Mesir. Perempuan di Mesir ni dulu bukan orang Arab. Negara Mesir dulu bukan Arab, bukan negara Arab. Dia negara berbangsa Qibti. Qibti. Bangsa Firaun tu bangsa Qibti, bukan Arab. Jadi bila pergi tapi Mesir ni dia jadi Arab sebab lama diperintah oleh orang Arab, dia jadi Arab. Dia bertukar daripada Qibti tu jadi Arab. Sebab lama sangat. Daripada zaman Sayyidina Umar, perempuan. Jadi dia orang minta zaman Sayyidina Umar tu, bila masuk Mesir, dia ada satu budaya yang dilakukan oleh orang Mesir. Tiap-tiap tahun dia akan korbankan seorang anak dara untuk macam kita kata bagi jamu semangat sungai Nil tu. Dia korbankan seorang wanita. Bila Islam memerintah Mesir, stop lah, tak bagi. Bila tak bagi perempuan, Sungai Nil merajuk. Sungai Nil tu merajuk, airnya hampir kering. Orang nak cucuk tanam tak boleh nak ambil air, hampir kering dalam Sungai Nil tu. Lalu masa tu Amr bin al-As yang menjadi gubernur dekat Mesir. Amr bin al-As pun tulislah surat kepada Sayyidina Umar. Sungai Nil ni dah nak kering kerana tak nak. Masyarakat Mesir kata gitulah. Kerana tak bagi tak jamu dia, maka dia merajuk hampir kering. Sayyidina Umar, tuan-tuan, perempuan, dia tulis satu surat kepada Sungai Nil. Ini ada tercatat dalam sejarah ni, riwayat yang sahih. Sayyidina Umar tulis surat kepada Sungai Nil. Wahai Sungai Nil, kalaulah kamu ni juga makhluk Allah, hamba Allah, maka engkau berfungsilah macam biasa. Dan surat tu diambil, dibuang dalam Sungai Nil, pasang air. Itu di antara karamah Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ke banyak karamah dia juga, perempuan.
Masa dia hantar tentera pergi Andalusia tu kan. Andalusia dekat Spanyol tu. Tentera Islam tak sedar ada tentera kafir datang melalui belakang bukit nak serang dia. Nak serang tentera Islam. Sayyidina Umar, Allah bagi dia nampak. Dia di Madinah, nampak dekat Spanyol. Jadi Sayyidina Umar masa tu tengah berkhutbah hari Jumaat. Tengah berkhutbah Jumaat, tiba-tiba dia stop khutbah dia bercakap dengan orang sana, dengan tentera yang ada dekat Spanyol. Dia kata ada tentera musuh datang daripada belakang bukit. Dia beritahu. Tentera sana bila balik, dia beritahu, dia kami dengar, tapi tak tahu suara daripada mana. Dengar suara Sayyidina Umar. Wallahu a'lam, perempuan. Itu di antara karamah yang ada pada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Banyak karamah para sahabat ni, perempuan. Maknanya para sahabat ni dia orang tak heboh je. Sebenarnya banyak riwayat yang cerita tentang karamah para sahabat. Lewat dah kita ni. Okey, kita baca sikit lah. Yang keempat, disunatkan membawa kanak-kanak kecil, orang-orang tua, binatang-binatang ternakan ke tempat sembahyang, kerana musibah yang berlaku adalah menimpa mereka juga. Dan ahli zimmi itu apa? Orang kafir yang memang kafir berada di negara umat Islam. Kafir ni ada 3, perempuan. Kafir yang berada di negara umat Islam dan dia taat, patuh, bayar cukai kepada negara Islam. Dan yang kedua, kafir yang berada di negara luar daripada negara Islam tapi dia bekerja sama. Maknanya kalau kita kata sekarang ni ada hubungan diplomatik lah. Itu dipanggil sama ada mu'ahad. Satu lagi, kafir yang dia daripada negara luar, dia buat perjanjian untuk minta perlindungan kita, minta kita bagi perlindungan apa-apa kepada mereka. Itu kafir yang kita tak boleh berperang dengan mereka. Yang boleh berperang, kafir yang tak boleh bagi, yang tak bagi kerjasama, yang tak mentaat, tidak ada hubungan dan sebagainya. Itu dia panggil kafir harbi. Tapi dari segi dakwah, dari segi perempuan, sebelum kita serang mana-mana kafir ni, dia bukan boleh pergi perang, pergi bawa tentera, bawa senjata pergi terus serang, bom ke meletup ke macam, tak boleh macam tu. Yang pertama kena dakwah dulu. Sebab tujuan kita perang bukan untuk berperang, tapi nak menyampaikan dakwah. Pergi hantar wakil, jumpa dengan ketua raja dia, ketua kumpulan ke apa, ajak, tawarkan dia masuk Islam, ajak agama Islamnya apa ceritalah yang sepatutnya. Kalau dia tak bagi kerjasama juga, ataupun dia menunjukkan penentangan dan sebagainya, kita, ataupun dia tak nak masuk Islam, kita ajak dia berdamai, bagi kerjasama. Dia jangan kacau kita, kita tak kacau dia, ada kerjasama politik. Kalau yang tu pun dia tolak, baru boleh perang. Dia bukan boleh pergi-pergi perang atau pergi-pergi pasang bom, letup sana letup sini. Tak betul tu. Dalam Islam bukan macam tu cara dia. Ada step. Begitu juga dengan ajaran sesat. Kita nak tuduh seseorang tu sesat, dia tak boleh main pakai tuduh je sembrono. Dia kena panggil, buat discussion. Kalau betul-betul dia salah, bagi peluang untuk dia bertaubat. Kena 3 kali. Lepas tu baru boleh hukum. Sama ada nak hukum apa-apalah, takzir ke, penjara ke, buang negara ke, macam mana. Wallahu a'lam. Itu bergantung pada kebijaksanaan. Jadi perempuan, minta hujan ni kena bawa keluar semualah. Kafir-kafir pun kalau boleh bagi orang kerjasama keluar juga. Habis kita semayang, dia duduk saja, tak semayang. Maknanya walaupun kita nak semayang cara kita, adakah dia tak boleh keluar? Dalam Islam kita tengok macam mana kerjasama boleh dilakukan di antara Islam dengan bukan Islam. Wallahu a'lam. Tapi kita hari ni perempuan itulah kadang-kadang
masih masih tertutup lagi kita kan. Hubungan orang Islam dengan orang bukan Islam ni masih jauh. Kita menjarakkan diri kita dengan mereka. Sepatutnya kita kena macam mana nak supaya dia orang ni mesra, supaya ada ruang untuk kita berdakwah, bagi peluang untuk dia orang. Kerana kita tak nak nanti di akhirat Allah mempersoalkan kita kerana tidak ada usaha untuk mendakwah mereka ke jalan Allah. Antara doa Rasulullah ketika minta hujan, ini doa Rasulullah ketika minta hujan. Allahumma ja'alha suqiyan rahmah wa la taj'alha suqiya adhabin wa la mahqin wa la bala'in wa la hadmin wa la gharaqin. Allahumma ala az-zirabi wal akam wa manabiti asy-syajar wa butunil awdiyah. Allahumma hawalayna wa la alayna. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. Ya Allah, jadikanlah ia, itu hujan yang akan turun sebagai rahmat kepada kami. Janganlah kamu jadikannya sebagai azab, penghapus bala, kehancuran, banjir kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit-bukit kecil, batu-batu besar, tempat tumbuh pepohon dan di perut-perut perlembahan. Yang Allah, ya Allah, turunkanlah ia di sekitar kami, bukan ke atas kami. Ya Allah, siramkanlah kami dengan hujan yang menyelamatkan kami dari kesusahan, yang menyedapkan hati kami dan menyubur dan membesarkan tanaman kami. Juga hujan yang menembusi tanah yang banyak dan menyeluruh serta berterusan hingga hari akhirat. Ya Allah, siramkanlah kami dengan hujan dan janganlah Engkau menjadikan kami berdiri daripada golongan yang berputus asa. Ya Allah, sesungguhnya hamba-hamba-Mu, sesungguhnya kami ini adalah hamba-hamba-Mu dan negeri ini sedang menghadapi kesusahan, kelaparan, kesempitan, yang kami tidak mengadu melainkan hanya kepada-Mu. Ya Allah, tumbuhkanlah bagi kami tanaman, perbanyakkanlah bagi kami susu dan turunkanlah ke atas kami keberkatan langit, dan tumbuhkanlah bagi kami daripada herba keberkatan bertan langit. Hindarkanlah kami daripada bala yang mana bala itu tidak dapat dihindarkan melainkan oleh-Mu. Ya Allah, sungguhnya kami memohon keampunan-Mu. Sungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Maka kirimkanlah kepada kami langit yang mengandungi banyak air. Itu doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.